Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Edisi hari Khamis 25 Mac 2021, 12 Syakban 1442 Hijrah. 18 hari saja lagi menjelang Ramadan Al-Mubarak seperti yang kita perkatakan sejak dari minggu ini dan juga semalam. Dan anda masih bersama saya Hanif Miswan di studio pada pagi ini. Apa khabar semuanya? Diharap kekal berada dalam keadaan yang sihat, terbaik dan juga kekal tenang dalam berada untuk meneruskan kehidupan, meneruskan kerja dan juga rutin harian. Termasuklah mereka yang mungkin baru pulang dari bersenam ataupun baru pulang dari kerja di bahagian malam. Selamat menonton bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan beberapa perkongsian sebenarnya. Tapi sebelum itu seperti biasa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab saya dan kami di MHI sebenarnya dalam memberi peringatan kepada semua untuk sama-sama terus patuh SOP. Kerana dalam sedar atau tidak kita sebenarnya telah semakin terbiasa dengan kehidupan sebegini, tetapi dengan SOP dan juga norma baharu ini sama-samalah ingat mengingati. Juga jangan lupa daftar di Mas Sejahtera berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha untuk kita mendapatkan data yang lebih menyeluruh di seluruh Malaysia, rakyat Malaysia terutamanya, dalam memastikan bahawa proses memberikan vaksinasi itu akan berjalan dengan lancar dan teratur apabila tiba masanya. Okey, kita nak teruskan perkongsian pada pagi ini di Malaysia hari ini dan seperti biasa saya mungkin kesorangan saja di studio menemani anda, tetapi ada teman dan rakan saya di rumah yang akan bersama-sama. Kalau hari Isnin Fariha, kemudian Anim Izzati dan semalam Eli Iskandar bersiaran dari dapur rumahnya. Hari ini kita akan bersama rakan tugas Fazli Fuad yang telah pun bersedia bersama dengan saya untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Fad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar ni? Alhamdulillah, saya kalau dekat rumah ni memang sihat-sihat lah. Sebab apa? Sebab senang kalau kita nak capai makanan ke, nak minum. Hanif, jangan jealous Nampak tak? Dekat studio, dapat kita minum after live. Tapi dekat rumah, nampak kita boleh minum. Nak tunjuk nasi lemak ke? Nasi lemak pun ada. Nanti. Simpan satu-satu. Jangan semua. Fat, macam mana keadaan di rumah beberapa hari ini? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Okey, Alhamdulillah. Saya sebenarnya merasai bekerja dari rumah dan saya rasa ini pertama host MHI bekerja dari rumah. Sebelum ini pun pernah work from home ataupun live dari rumah. Kalau Elis kan malam dia buat live di dapur kan, sebab dia ada anak kecil. Saya pun sama juga, saya pun tak boleh nak buat live dekat bawah pun sama juga, mendapat sikit gangguan daripada anak-anak kita. Kita faham kadang-kadang anak kita ni kalau kita work from home ni kadang sibuk je, duduk dekat sini. Duduk tak apa ini nanti dia kacau-kacau, dia tekan sana tekan sini kan. Jadi itu yang menyebabkan saya jugalah. Jadi saya ambil inisiatif, kalau Ellie live dari dapur, saya live dari bilik saya. Oh, di atas ni. Duduk atas. Senang sikit. Okey, baik. Apa pun ini mungkin cabaran dan juga cara kita menyantuni penyiaran norma baharu ini jugalah. Apa pun Afad akan bersama dengan saya sepanjang siaran ini. Hari ini topik perbincangan kita Afad ataupun lebih kepada menjurus berkaitan dengan isu yang sedang berlaku, hangat juga diperkatakan di media sosial, terutamanya berkaitan bunyi bising exhaust kenderaan. Ini topik tumpuan kita dan saya kira ini menimbulkan pelbagai perdebatan lah. Semalam Eli juga ada sempat berkongsi berkaitan dengan ada satu akta yang digubal khas di negara Jepun dan pengkhususannya adalah dalam mengawal berkenaan dengan bunyi kenderaan ini. Dan di Malaysia juga kita baru-baru ini juga sedang berlaku satu operasi ataupun pengesanan lah berkaitan dengan bunyi bising di jalan raya ini dan dilaporkan boleh mengganggu. Ada juga had-had bunyinya sebenarnya untuk setiap kenderaan. Nanti boleh kita kongsikan jadual ini dan sekarang ini ada juga compound yang akan dikenakan, Fad. Ya, betul. Mulai saya rasa tahun ni lah saya rasa sebenarnya compound telah pun dinaikkan sehingga mencecah ke RM2,000 ataupun berjara 6 bulan. Rata-rata penunggang motosikal ni macam saya pun saya pun salah seorang daripada penunggang motosikal dan saya pun pernah juga mengakulah sebenarnya untuk mengubah spesifikasi exhaust kenderaan tersebut. Okey, kenapa agaknya saya ni ubah? Salah satunya ubah sebab mungkin kita nakkan bunyi yang lain daripada yang lain, bunyi yang macam berbeza lah berbanding dengan motor-motor lain. Dan satu punca utama kenapa kita tukar exhaust ni adalah kerana kita nak
nak mewujudkan kesedaran bahawa kita ni berada dekat kawasan tersebut. Kalau exhaust yang standard berkemungkinan macam bunyinya macam perlahan. Tapi perdebatan ini telah dirungkai apabila orang cakap sebenarnya kalau kita nak mewujudkan kesedaran kita berada di jalan raya kan ada horn dan sebagainya. Kan itu pun menjadi perdebatan juga. Dan tapi secara peribadinya apabila saya menggunakan exhaust tersebut saya rasa macam tak seronok ni. Dan kita harus berbalik kepada spesifikasi asal. Dan saya nak menyerulah agar anda semua yang mana mungkin dah ubah exhaust apa semua. Kita faham naluri budak muda ni Hanif. Kita faham. Dan salah satu lagi sebab kalau mereka ni ubah exhaust ni kata mereka bahawa motor tu boleh jadi laju. Salah satu lagi mungkin aksesorinya bertambah, mungkin lebih cantik lah di bahagian exhaust tersebut. Apabila kerajaan telah pun memuatakan tentang perkara ini, boleh penjara 6 bulan, boleh didenda sehingga RM2,000. Apa yang boleh saya bagi tahu dekat sini, kalau bolehlah yang mana menjual exhaust yang telah pun dimodify tu, kalau boleh tak ada lagi jualan Hanif. Sebab kalau ada jualan, ada dekat kedai, saya rasa permintaan itu akan sentiasa saja berlaku kan. Jadi kalau boleh itu kita kawal lah penjualan exhaust yang telah pun dimodifikasi ini Hanif. Dia ada demand, ada supply lah ya. Dan itu sedikit kalau boleh saya bacakan mengikut kaedah 103 kaedah-kaedah kenderaan bermotor pembinaan dan penggunaan 1959 setiap exhaust dengan penyenyap yang dipasang pada kenderaan bermotor hendaklah pada setiap masa diselenggarakan supaya berada dalam keadaan yang baik. Ini bermaksud pencemaran bunyi itu tidak berlaku. Kita faham apabila berbicara mengenai pengguna jalan raya ianya membabitkan semualah, bukan hanya pengguna motosikal ataupun kereta sahaja tapi termasuklah pengguna-pengguna yang lain. Jadi kita akan berbicara, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam selepas ini bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman sebentar saja lagi akan bersama dengan kita. Tapi sebelum tu, Fad, kita nak kongsikan juga beberapa perkongsian seperti biasa rutin kita di MHI. Ini berkaitan dengan beberapa tajuk utama di Dada Akhbar. Kalau Fad dah sedia, mungkin boleh mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Okey, baik Hanif, terima kasih. Saya nak mulakan apa yang dimuatkan di Dada Akhbar. Saya mulakan dengan Berita Harian dan ini saya rasa satu perkongsian yang bagus ataupun mungkin anda semua yang telah pun menerima wang daripada Aisina ini telah pun naik nafas lega lah. Jadi saya rasa bahawa anda kena gunakan wang anda itu sebaik mungkin. Kemudahan pengeluaran Aisina KWSP 32.74 bilion sudah masuk ke akaun ahli. Sejumlah 32.74 bilion ringgit pengeluaran di bawah kemudahan Aisina KWSP sudah pun dikreditkan ke dalam akaun pemohon setakat 14 Mac lalu dan ia adalah 62.4% daripada 52.48 bilion ringgit yang telah pun diluluskan KWSP membabitkan 5.94 juta pemohon. Dan berdasarkan kepada petunjuk kecenderungan penggunaan marginal MPC Malaysia, ahli ekonomi menganggarkan perbelanjaan dari dana yang sudah pun disalurkan KWSP kepada pemohon itu mampu untuk menghasilkan kesan gandaan ekonomi sehingga 19.2 bilion ringgit ya. Dan mulai 8 Mac kelayakan pemohon kemudahan Aisina juga telah pun ditambah baik bagi membantu untuk meneruskan kelangsungan hidup kita lah sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda bahawa kadang-kadang kalau kita ni dah mengeluarkan wang sebegitu banyak, mungkin seminimum RM5,000 itu mungkin kita harus gunakan sebaik mungkin untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita. Dan kita harus sedar bahawa perancangan persaraan itu juga penting. Di sini perancangan persaraan adalah penting dan juga orang ramai disyorkan untuk menggunakan khidmat nasihat persaraan ataupun RAS yang disediakan oleh KWSP secara percuma untuk tujuan ini. Macam saya sebutkan tadi Hanif duit yang kita keluarkan kalau boleh itu kita salurkan kepada benda yang betul lah. Ada di antara kita yang mungkin menggunakan wang Aisina ke Ailestari itu untuk membayar komitmen yang mungkin tertunggak beberapa bulan. Dan ada juga yang menggunakan wang itu untuk mungkin untuk pelaburan dan sebagainya. Apapun kita harus melihat tentang perkara ini dan kita jangan membazirkan wang tersebut kerana kerajaan bukannya sentiasa saja ingin menolong kita. Ada masa kerajaan tolong, ada masa juga kita harus berusaha sendiri untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita Hanif. Ya, baik, dan itu menurut daripada laporan Aisina lah, dan saya percaya di kalangan kita juga adalah antara penerimanya juga yang harap dimanfaatkan kegunaan tersebut. Okey Fazli, saya teruskan di Harian Metro. Ini sedikit perkongsian berkaitan dengan satu insiden yang berlaku semalam di halaman bahagian bawah ini. Helikopter terhempas, bunyi kuat tak pernah dengar. Itu tajuknya di bahagian bawah di hadapan ini, dan perinciannya di halaman ke-6 dan 7.
dipaparkan berkenaan dengan sebuah helikopter yang berlepas dari Sungai Lembing dilaporkan terhempas di Subang. Helikopter Airbus AS350B3 yang terhempas berhampiran hangar Airbus lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang di sini semalam dilaporkan berlepas dari Sungai Lembing, Pahang. Menurut Kementerian Pengangkutan dan satu kenyataan, helikopter dikendalikan Leopard Aviation dan Berhad itu berlepas dari Sungai Lembing pada jam 8.30 pagi untuk penerbangan persendirian ke Subang melalui Maran, Temerloh, Karak dan Batu Cave. Ada juga laporan ataupun gambar yang dipaparkan ini. Juga ada beberapa video dimuat naik di media sosial berkaitan dengan perkara ini dan dilaporkan 2 mangsa cedera manakala 3 lagi terselamat selepas helikopter tersebut terhempas. Dan menurut Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Nur Azam Khamis, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kemalangan terbabit pada jam 9.47 pagi dan satu jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik dengan 5 pegawai diarahkan untuk bergegas ke lokasi dan setibanya terus melakukan operasi penyelamatan. Seorang lelaki patah kaki kanan dan seorang lelaki cedera ringan di kaki, manakala 3 lagi tidak mengalami sebarang kecederaan. Ini mungkin antara perkongsian dan laporan yang diberikan, dan kalau kita lihat gambar-gambarnya juga berada dalam keadaan yang agak teruk juga apabila kita melihat videonya juga, apabila seakan berpusing seketika di udara sebelum terhempas. Dan ada juga laporan di Facebook Tentera Laut Diraja Malaysia yang mengatakan bahawa 2 orang Navy people yang sedang berkursus di premis Leonardo Helikopter di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah menjadi saksi dan antara first responder kepada nahas pesawat tersebut, iaitu tindakan pantas Lieutenant Nur Helmi Hashim TLDM dan BK TMK Lopez AK Edwin yang telah dapat membantu antara first responder. Tahniah juga kita ucapkan kepada kedua-duanya dan ini dikongsikan di Facebook rasmi TLDM. Okey, sebenarnya di Harian Metro ni, Fazli, saya nak kongsikan juga ada sedikit perkongsian di halaman hadapannya berkaitan dengan ulang tahun ke-30 Harian Metro, 3 dekad gagah mendepani zaman. Boleh dibacakan di halaman ke-22-nya. Ada perkongsian daripada editor mereka mengatakan bahawa Harian Metro HM ni kekal utuh di hati pembaca. Raih ulang tahun ke-30 tahun ini sejak dilancarkan pada 1991. Secara lebih detailnya adalah pada 25 Mac pada hari ini, pada tanggal 1991, bermula dengan konsep Akhbar Petang, manakala edisi hujung minggu Metro Ahad dilancarkan 4 tahun lepas. Dan ini terus sahaja pastinya mendapat pelbagai perkongsian dari setiap tahun dan sehinggalah kepada hari ini sempena ulang tahun yang ke-30 Harian Metro. Tahniah kami ucapkan dan semoga terus kekal menjadi antara wadah sejati dalam mendepani zaman dari masa ke semasa, memberikan informasi-informasi mutakhir dan terkini kepada seluruh rakyat Malaysia. Tidak lengkap rasanya kalau bermulanya hari kita setiap hari tanpa kita membaca surat khabar, terutama dari Harian Metro. Okey, itu di Harian Metro. Seterusnya, Fazli. Okey, baik. Selamat ulang tahun ke-30 buat Harian Metro. Harian Metro ni Hanif saya suka sebab tajuk-tajuk yang dipaparkan adalah tajuk-tajuk yang gempak tau. Yeah. Yang membuatkan kita rasa macam kita nak baca dengan lebih mendalam lagi kan. Okey, tahniah Syabas diucapkan kepada Harian Metro. Baik, daripada perkongsian di Harian Metro, saya nak kongsikan ini sedikitlah berita sukan dikongsikan dalam NST berkaitan dengan pemain muda yang saya rasa mempunyai masa depan yang cerah, bukan saja untuk negara kita Malaysia, malahan untuk diri beliau sendiri. Look at Luki when he has to swim with the sharks in Europe. Luqman Hakim Shamsuddin doesn't want to be an ikan bilis from Malaysia and is a backup striker who returns for national training. Seperti mana yang saya katakan tadi, Luqman Hakim walaupun pemain ini berstatus pemain paling muda untuk menyertai latihan skuad kebangsaan kali ini, namun Luqman Hakim tidak boleh dianggap sebagai budak hingusan lah, seperti mana yang saya katakan tadi, seperti ikan bilis dan sebagainya. Walaupun baru berusia 19 tahun, Luqman hadir untuk menyertai latihan bersama dengan skuad kendalian Tan Chee Ho, bukan dengan tangan kosong, sebaliknya membawa banyak ilmu di dada hasil perguruan kira-kira 8 bulan di Belgium. Dan saya percaya Hanif pun sama juga. Apabila Hanif seorang daripada yang melihat prestasi Luqman ni, mungkin Hanif ada sedikit nak dikongsikan berkaitan dengan pemain ini. Dia sebenarnya mungkin ramai yang terkejut dengan perubahan ketara fizikal Luqman, tetapi untuk ketahuan semua, sebab Luqman pergi pada usia 18 tahun di Belgium. Betul. Dan itu adalah satu proses transisi perubahan fizikal yang memang
boleh dan dibenarkan berlaku. Maksudnya memang sedang eloklah waktu tersebut. Jadi kalau nak dibandingkan dengan waktu ketika beliau berada di Malaysia berusia 16 tahun, kita kenal beliau dari umur 16 tahun, itu adalah waktu untuk mereka proses di mana kalau dari sudut transisinya adalah proses di mana seorang pemain itu belajar teknik, speed, agility dan sebagainya. Dan baru sekarang di usia sebegini elok memfokuskan kepada perubahan fizikal. Kalau kita nampak pemain-pemain antarabangsa pun memang contoh Cristiano Ronaldo dulu pun memang bermula dengan tubuh yang agak kurus kan, dan selepas itu barulah dia bulk up sikit, bawa badan, dan itu antara mentaliti yang perlu ada pada setiap pemain. Saya ucap tahniah pada Lokman sebab dia ni memang Afad, kalau dalam bahasa mudahnya dia ni kaki langgar lah. Betul. Ada mentaliti tersebut. Jadi masih muda, kita percaya dia akan memberi sesuatu buat pasukan kebangsaan, insya-Allah. Betul. Kalau nak buat perbandingan dari segi tubuh badan, kita boleh bandingkan Hanif. Contohnya dekat luar negara kita ada Lionel Messi dan juga Iniesta. Kedua-dua pemain ni boleh saya kategorikan sama saja ketinggian mungkin bersama dengan Lokman, tapi bagaimana agaknya prestasi pemain tersebut boleh tunjukkan taringnya di atas padang, dan saya rasa bahawa tubuh badan itu tidak menjamin kekuatan seseorang itu. Yang paling penting adalah skill dan juga caralah untuk menyesuaikan diri di padang. Itu adalah paling penting sebenarnya. Betul. Kita doakan yang terbaiklah buat semua mereka yang sedang berkampung di Johor Bahru pada ketika ini. Iniesta tu sama tinggi je dengan saya, Fat. Okey, kita nak teruskan. Kita nak teruskan ini perkongsian seperti biasa statistik harian berkaitan dengan COVID-19. Perlu juga kita ingatkan dari masa ke semasa pada 24 Mac 2021 kes sembuh dengan 1083 dan mungkin sedikit membimbangkan kerana telah 2 hari kes positif agak tinggi berbanding kes sembuh 1268 pada kali ini, masih lagi 4 angka, dan confirm kes yang ada yang telah pun dilaporkan sebanyak 336,808, manakala 2 lagi kematian semalam dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 1,246 kematian. Dan seterusnya boleh kita kongsikan juga masih lagi ada kes aktif 14,637 dan ini pecahan alhamdulillah boleh kita nampak telah pun berubah menjadi zon kuning dan hijau sahaja. Tiada lagi zon merah di kesemua negeri ini. Tetapi Selangor ada juga pertambahan kes yang tinggi di Sarawak, itu sedikit membimbangkan dengan 141 kes. Selangor seperti biasa mendahului dengan 490 kes, manakala di negeri-negeri lain. Perilis ini yang antara memberi kesan positif jugalah, membabitkan pertambahan kes ini apabila kekal tanpa sebarang kes baru dah beberapa hari dah. Ini jumlah kes kematian, 2 secara keseluruhannya dilaporkan di seluruh negara, di Ceras dan juga di Tanjung Karang, Hospital Tanjung Karang, membabitkan kadar kes kematian masih lagi kekal pada 0.37% dan juga ada beberapa kluster dilaporkan, membabitkan kluster di Negeri Sembilan dan juga di Johor. Okey, ini perinciannya. Empat kluster baru itu dikesan semalam melibatkan 2 kluster di tempat kerja dan masing-masing satu kluster komuniti dan kumpulan berisiko tinggi, ya kan? Dan kita sedar bahawa Hanif, sekarang ni kita dah nak menjegah bulan Ramadan dan saya percaya ramai di antara kita yang mungkin dah mencongak ataupun bercadang ingin pulang ke kampung untuk rentas negeri dan sebagainya. Ini adalah fasa untuk kita bertenang, fasa untuk kita berjaga-jaga, kita jaga kita sebenarnya, dan andai kata kalau kita ingin merentas negeri ketika Aidilfitri, dan inilah masanya Hanif untuk kita menjaga SOP, untuk kita kekalkan keberadaan di rumah ataupun untuk kita menjaga SOP ke mana saja kita berada. Dan andai kata kalau kita melanggar SOP, kes makin naik, kita rasa bahawa kita akan beraya dekat rumah untuk tahun kedua berturut-turutlah Hanif. Apapun kita harapkan proses itu satu persatulah kita dapat berita baik Fazli. InsyaAllah. Okey, saya nak kongsikan juga Fazli, ini berkaitan dengan rakan kita di Cool FM. Ada sedikit perkara yang ingin dikongsikan berkaitan dengan webinar mereka. Ingin sertai perbincangan topik hangat serta mendapatkan pelbagai informasi bersama Cool FM iaitu MUAS. Ini yang anda harus lakukan. Yang pertamanya, follow dan like Facebook Cool FM. Saksikan webinar Cool pada hari ini, Khamis 25 Mac. Sebentar saja lagi pada tengah hari, bermula pada jam 12.30 tengah hari. Saksikan figura hebat di Malaysia, antaranya Datuk Seri Hajah Vida, Cik Muhammad Fauzi Muridan, Pengarah Eksekutif dan Ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia, dan ramai lagi bagi membincangkan topik yang sangat penting bagi semua rakyat Malaysia, iaitu isu bankrupt. Isu yang akan dibincangkan adalah jatuh muflis di usia muda. Individu bertuah berpeluang untuk menangi wang tunai. Info lanjut di www.coolfm.com.my. Okey. Baik, itu dia perkongsian untuk anda yang berada di
dalam kereta ke mana-mana saja anda boleh dengarkan Cool FM, dan Hanif pun salah seorang daripada mereka yang berada di Cool FM. Ya. Okey, Fazli, kita nak kongsikan terlebih dahulu video promo berkaitan dengan Cool FM ini. Jom. Okey, jom. Muflis di usia muda bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Secara puratanya, kebanyakan rakyat Malaysia yang berhadapan dengan muflis ini adalah dari golongan muda. Apakah punca dan bagaimana dengan solusinya? Ikuti kami dalam perbincangan mengenai bankrupt muflis di usia muda di webinar Cool pada 25 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajar Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia. Encik Muhammad Fauzi Muridan, pengarah eksekutif dan ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia. Puan Ita Izwati binti Ibrahim, pegawai insolvensi kanan bahagian keberangkapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK. Klik like dan juga follow Facebook page Cool FM sekarang untuk mengikuti webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM. Eksklusif di Cool FM. Okey, bersama dengan Muaz pada jam 12.30 tengah hari ini. Jangan lupa di Cool FM. Okey, kita nak terus bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Dan topik perkongsian seperti yang telah kita maklumkan pada awal tadi berkaitan dengan isu bunyi bising exhaust kenderaan akan kita tanyakan kepada pihak berwajib, dan teruskan bersama dengan kami. Saya Hanif Miswan dan juga Fazli di MSI pada pagi ini. Jangan ke mana-mana. Isu pengubahsuaian kenderaan semakin serius dalam kalangan masyarakat sehingga mengganggu ketenteraman awam. Menerusi sidang media Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, pihak polis komited menjalankan khas exhaust bising di seluruh negara bagi membantras isu ini. Susulan itu, lebih 5,721 saman dikeluarkan terhadap 4,087 pengguna motosikal bermula 1 Mac lalu. Malah lebih 2,389 motosikal telah disita bagi membantu siasatan. Persoalannya, sejauh mana kesedaran mereka mengenai perkara ini? Bagi khidmat pemasangan, kepuasan pelanggan dan keuntungan premis amat penting bagi mereka. Kalau macam kita nak bezakan ciri-ciri exhaust yang bising ataupun tidak, dia punya saluran udara nak keluar tu dia memang loose habis. So tak ada apa-apa tapis dalam tu lah. Tu dia akan mengeluarkan bunyi bising. Macam kalau betul dia kata, tak apalah bang, tukar je lah bang. Saya tukar lah. Tu terpulang pada dia lah. Kalau rosak atau apa nanti, dia tak boleh jawab apa-apa lah. Macam tu lah. Begitu juga dengan individu yang mengubah suai exhaust kenderaan mereka, terutamanya motosikal. Saya pun pernah pasang exhaust yang kuat lah, open ni. Tapi macam saya, bila memotong tu saya tak ada lah premia. Tapi bila dah kerajaan dah mengharamkan exhaust yang kuat, saya macam mana pun saya kena tukar beli exhaust lah. Proses ubah suai ini menelan belanja antara RM200 hingga RM2,000. Exhaust bising ni bagi saya pun tak suka sangat sebab dia mengganggu kan, macam orang nak tidur, budak-budak ke apa kan. Memanglah mengganggu. Orang tengah tidur kalau dengar terkejut dia bunyi tu kan. Dan mengganggu budak-budak juga. Eloklah kalau dia ambil tindakan terhadap diri orang pasang-pasang apa exhaust kuat-kuat ni. Apa yang pihak berkuasa laksanakan sekarang iaitu mengkompaun bersalah-bersalah exhaust bising ni, saya amat sokong dan setuju 100%. Dan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Bagi mereka yang menggunakan exhaust bising ni, sudah-sudahlah tu. Kita inginkan keamanan.
Baik, itu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan Asri, dan terima kasih kepada semua koresponden yang bersetuju untuk memberikan pandangan dan pendapat anda, dan kita faham dan kita hargai segala pandangan tersebut. Untuk itu kita nak teruskan saja perkongsian di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada mereka yang baru menonton pada pagi ini. Kita nak teruskan kepada topik perkongsian berkenaan dengan isu bunyi bising exhaust kenderaan, dan ada amaran, ada mungkin informasi yang boleh diberikan. Untuk itu bersama dengan saya adalah Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman, secara panggilan video saja pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia hari ini. Ya, terima kasih khabar bersama dengan PDRM pagi ini. Alhamdulillah sihat pagi ini. Terima kasih kerana sebenarnya sudi bersama dengan kami. Lama rasanya kita tidak bersua, rasanya akhir tahun lepas di Aidilfitri, Doktor. Ya. Okey, mungkin kita nak tanyakan terlebih dahulu isu pada pagi ini, perbincangan. Saya kira akan menarik minat ramai pengguna jalan raya ini berkaitan dengan isu exhaust, bunyi bising. Ada juga operasi telah pun dilakukan. Mungkin sebagai permulaannya, sebenarnya apa yang berlaku? Apa pandangan dan pertimbangan dari pihak berkuasa berkaitan dengan isu bunyi exhaust ini? Doktor, silakan. Okey. Terima kasih sekali lagi Emisha, terima kasih. Sebenarnya isu exhaust bukan isu baru. Ia adalah kaedah lama tahun 59, LN 17059. Jadi tindakan JSPT Polis Diraja Malaysia ni bukanlah tindakan yang dibuat secara ad hoc. Kalau saya nak kongsikan bahawa pada tahun 2019 kita telah mengambil tindakan ke atas pengubahsuaian exhaust ni sebanyak 24,900 saman kita keluarkan tahun 2019. Manakala tahun 2020 sebanyak 36,138 saman dikeluarkan. Jadi tindakan PDRM adalah secara berterusan. Dia bukannya tindakan yang dibuat secara ad hoc. Memang operasi yang dijalankan secara berterusan. Kita ada 8 operasi utama yang kita nak tackle dalam konteks motosikal ni. Kita ada 56 kesalahan yang melibatkan 39 kesalahan teknikal, 17 kesalahan melibatkan etika dan juga 5 kesalahan melibatkan faktor yang menyumbang kepada kemalangan. Isunya ialah apa? Isunya ialah kita memang mengambil berat isu yang diutarakan oleh masyarakat, isu kegusaran masyarakat, isu ketenteraman masyarakat. Ini yang kita ambil pendekatan untuk menanganinya bagi membenteraskan aktiviti yang dipanggil mengeluarkan bunyi yang berlebihan dan bunyi bising ini. Ya. Dalam konteks operasi exhaust ini sebenarnya kita telah merancang pada mulai 1 hari bulan 3 sehingga 14 hari bulan 3 sahaja selama 2 minggu. Okey. Tapi apabila operasi ini dibuat dengan skala yang besar melibatkan seluruh Malaysia dengan kerjasama agensi pasukan sahabat kita yang terdiri daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengangkutan Jalan, dia nampak satu operasi yang betul-betul dilihat memberikan impak kepada masyarakat pengguna. Tapi dalam sebenarnya ialah operasi yang dijalankan pada setiap masa sebenarnya. Tapi apabila tumpuan ini lebih diberikan kepada motosikal ni, so masyarakat melihat bahawa kita sedang mencari kesalahan kepada pengguna yang melibatkan pengubahsuaian exhaust ini. So, isu yang nak ditangani ialah isu kegusaran masyarakat dan isu kepada benda-benda yang mengganggu ketenteraman. Kalau kita lihat dalam konteks yang luas, kita ada lebih kurang 14 juta kenderaan motosikal ni. 14 juta motosikal. Tapi bukan semua 14 juta yang didaftarkan ini melakukan kesalahan. Kalau kita ingat sehingga semalam 23 hari bulan, kita telah menjalankan pemeriksaan sebanyak 63,000 kepada motosikal yang kita kenal pasti melakukan pengubahsuaian dan sebagainya. Daripada 63,000 ini, sebanyak 4,296 dikesan melakukan kesalahan pengubahsuaian. Kesalahan pengubahsuaian ini dia melibatkan pengubahsuaian exhaust yang standard yang diwujudkan ataupun diadakan semasa pembelian motosikal. Semasa pembelian motosikal ni, dia akan ada satu stiker yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar yang membenarkan had bunyi tidak lebih daripada, kalau 90 cc, dia mesti had dia 92 dB.
ke bawah. Tu kalau lebih daripada itu, maknanya dia akan meningkatkan bunyi bingit dan seterusnya mengganggu masyarakat, mengganggu masyarakat dan juga pengguna jalan yang lain. Dan saya percaya bahawa apabila pengubahsuaian ini dibuat, sebenarnya dah ada niat dan wisdom kepada pengubahsuaian ini untuk mencemarkan alam sekitar. Sebab pengubahsuaian yang berlebihan ni, ia memberi impak kepada kesihatan psikologi, kepada kesihatan psikologi dan juga kepada kesihatan kepada alam sekitar. So sebab itu kita mengambil berat tentang pengubahsuaian exhaust yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan menimbulkan kegusaran masyarakat. Ini kita punya core dalam operasi exhaust yang kita jalankan daripada 1 hari bulan sehingga 31 hari bulan ini. Tapi itulah yang saya sebutkan tadi, walaupun semua masyarakat pengguna tahu tentang kaedah dan peraturan yang wujud dalam kaedah 103 ini, masih ramai lagi yang berminat ataupun teruja untuk melakukan pengubahsuaian ke atas exhaust untuk digunakan dan bagi mereka untuk meningkatkan kelajuan. Dan semalam kita telah mendapat pandangan daripada saudara Wazir Hamid kita, bekas pelumba negara yang memang hebat orangnya. Dia mengesahkan bahawa pengubahsuaian exhaust sebenarnya tidak membantu untuk meningkatkan kelajuan. Ini fakta yang memang kita tidak boleh nafikan dalam konteks pengubahsuaian exhaust. Ya, dia hanya bunyi saja. Doktor, saya sangat tertarik dengan visual yang dipamerkan setelah tadi berkaitan dengan cara apa mekanisme sebenarnya yang dilakukan oleh pihak tak dengar. Ya, pihak PDRM, pihak penguatkuasa sebenarnya dalam melihat kepada ini lebih bunyinya lebih ni kuat ni tak standard ni. Macam mana sebenarnya untuk kita pastikan ianya sama ni, doktor? Okey, dua situasi di sini. Pertamanya kita melihat dari sudut pengubahsuaian. Ada exhaust yang diubah suai tidak mengikut spesifikasi asal. Sebagaimana motosikal dijual. Ada stiker yang ditampalkan di enjin yang mengesahkan bahawa exhaust ini mematuhi standard piawaian alam sekitar. So apabila mata kasar kita melihat ada pengubahsuaian melibatkan ubahsuai yang exhaust yang terdiri daripada exhaust yang berupa botol, berupa pendek, exhaust perang dan sebagainya, sudah tentu ini ialah tindakan pengubahsuaian. Kalau asalnya pada dasarnya ialah ia melibatkan struktur exhaust yang saya rasa cukup cantik dan memang jelas kepada mata kita. Apabila melebihi daripada kadar bunyi ini, kita telah meminta kerjasama Jabatan Alam Sekitar untuk mengesahkan bahawa memang kedapatan berlaku bunyi yang melebihi had yang dibenarkan dalam konteks pelepasan bunyi di udara. Sebab itulah kalau kita katakan bahawa tahap bunyi yang dibenarkan bagi kenderaan 125cc ke atas tidak melebihi 92 desibel. Dan bagi motosikal yang berkuasa 90cc ke bawah mesti di bawah 92. Kalau 125 ke atas cc 95 dB dan bagi 90cc ke bawah tidak lebih 92. Ini dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar. Ya, doktor, kalau saya boleh tanyakan sebab kita ada masa yang sedikit ringkas saja ni. Okey, sebagai pencerahan buat semua, apa hukuman sebenarnya yang boleh diberikan? Adakah betul kali pertama kesalahan sekalipun terus didenda dengan nilai yang tinggi itu atau bagaimana sebenarnya, doktor? Okey. ini sebenarnya konflik di kalangan masyarakat dan juga pengguna jalan raya. Dia kata, takkan exhaust saja dikenakan denda 2,000 dan 6 bulan penjara. Kan ini polemik besar dalam kalangan pengguna jalan raya dan juga ahli masyarakat. Sebenarnya kadar denda tu ialah tidak kurang RM300 dan tidak lebih RM2,000. Okey. Kegagalan menjelaskan tu boleh dikenakan hukuman penjara 6 bulan. Okey. Ini yang kita nak jelaskan. Ramai yang confused. Dia kata, saya ubah surat exhaust, saya kena 2,000, kena 6 bulan penjara. Ini yang kita nak jelaskan. Dan ini pencerahan yang sangat baik. Doktor, banyak sebenarnya kita nak tanyakan tapi kita dicemburui oleh masa. Nanti kita akan temu bual kemudian nanti sekiranya ada isu yang berbangkit. Okey, saya nak ambil kesempatan di sini. Ini hari keramat hari ini, 25 Mac 2021. 214 tahun polis diraja Malaysia menabur bakti
kepada warga negara Malaysia menentukan keamanan dan keselamatan. So saya Superintendent Dr. Bakri bin Haji Zainuddin mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua wira negara yang bersengkang mata, memerah keringat dan tenaga mempertahankan Malaysia dan menjaga keamanan semua orang, menentukan Malaysia selamat dan kekal hingga tahap sekarang. Terima kasih warga PDRM dan terima kasih frontliner. Ya, terima kasih. Kami di MSI dan juga TV3 secara umumnya mengucapkan selamat Hari Polis yang ke-214 juga buat seluruh warga PDRM, kepada doktor juga. Teruskan perjuangan PDRM, itu yang kita ingin sampaikan kepada seluruh frontliners kita. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kerana sudi bersama kami. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman. Itu berkenaan dengan isu exhaust bunyi bising kenderaan. Sekiranya ada pelbagai persoalan lagi, nanti kita akan bawakan insya-Allah. Sekurang-kurangnya ada pencerahan yang telah pun diberikan tadi. Sekarang kita nak beralih ke satu isu yang lain pula. Ini juga membabitkan SOP compound dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu pandangan orang ramai berkaitan dengan compound yang dikenakan ini. Jom. Bagi saya, pelaksanaan ini amat baik kerana ia akan meningkatkan disiplin rakyat untuk mematuhi SOP, dan yang keduanya, rakyat akan lebih berhati-hati dan sentiasa beringat jika berada di tempat ramai, mereka akan terus patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh mana-mana premis dan juga sangat aware dengan keadaan sekeliling, yang mana jika mereka melanggar, mereka akan dikenakan compound. 10K kepada pelaku yang melanggar SOP adalah perlu, kerana yang pertama adalah untuk mengehatkan pergerakan umum, untuk membendung penularan wabak supaya tiada pihak atau premis yang mengulangi kesilapan yang sama. But there is a pros and cons, of course. So the cons will be like, for example, maybe 10,000 is too much for the citizens in order to afford maybe the denda. Yeah, if let's say they can reduce a bit of the amount, it will be actually very practical for people to really enhance on the SOP. Jumlah 10,000 itu saya yakin bukan semua rakyat kita, lagi-lagi yang P40 ini mampu untuk mengeluarkan dalam masa yang ditetapkan. Adalah lebih munasabah jika kita menggunakan keadaan compound berperingkat, yang di mana jumlahnya akan meningkat setiap kali mereka melakukan kesalahan berulang, tapi bukanlah 10,000 pada kesalahan pertama seperti yang dilakukan sekarang ni. It's a bit of hit and miss lah, sebab if let's say how the compound is implemented now, it's not really that good. Sebab kalau hal kecil pun dia orang compound RM10,000, so it's not fair for those who cannot afford it. It's as a deterrence, it can work, tapi it has to be implemented properly. Baik, pandangan ini dikumpulkan oleh Syuhada Ashikin dan ini pastinya antara perkara yang diperkatakan dan rata-rata saya percaya daripada pandangan yang disiarkan tadi menimbulkan, menzahirkan kebimbangan berkaitan dengan kompaun 10,000. Jadi kita ingin bertanyakan kepada ahlinya, kepada mereka yang bertanggungjawab juga untuk memberikan pencerahan. Izinkan saya untuk beralih ke lokasi seterusnya, tidak jauh, berdekatan saja sebenarnya, untuk menyantuni tetamu kita, iaitu Tuan Hasnain Hassan yang sudi bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Ketua Sektor Inspektorat dan Perundangan Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya percaya dalam kesibukan ini sudi juga bersama kami di studio dan menemani saya. Mungkin Tuan, tadi kita mulakan perbincangan dengan pandangan-pandangan yang diberikan. Saya percaya ianya juga mewakili rakyat Malaysia. Kebimbangan saya sendiri, kami juga sendiri berkenaan dengan kompaun 10,000 itu. Sebagai pengenalan mukadimahnya, apa sebenarnya penceritaan di sebalik kompaun 10,000 itu, Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, sebenarnya untuk kompaun RM10,000 ni untuk individu dan juga RM50,000 untuk perbadanan ataupun syarikat, kita berdasarkan kepada pindaan ordinan kita yang dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 23 Februari untuk kita kuatkuasakan pada 11 Mac. Okey, di mana kalau kita tengok pindaan pada ordinan tersebut, nilai asal RM1,000, okey, untuk setiap kesalahan yang boleh dikompaun, dan bermula pada 11 Mac nilai ini dinaikkan macam yang saya maklumkan tadi, RM10,000 untuk individu dan juga RM50,000 untuk syarikat ataupun perbadanan. Okey, yang ini merupakan nilai maksimum. Nilai maksimum
yang kita boleh tawarkan compound. Dia tak semestinya ditawarkan 10,000 tapi merupakan nilai maksimum. Okey, baik. Sebenarnya bukan kita berdua sahaja. Saya kembali ingin jelmakan rakan setugas Fazli yang bersiaran dari rumah. Fazli, mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan. Mungkin awak masih belum lagi belum dikenakan compound ke apa ke belum lagi Oh, alhamdulillah. Saya daripada yang RM1,000 tu pun saya dah patut SOP. Ini kan pula RM10,000 kan. Dan saya percaya bahawa nilai RM10,000 itu sebenarnya bukan sahaja kerajaan sengaja sahaja mengeluarkan, tetapi saya percaya bahawa ini adalah untuk menyedarkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita tidak melanggar SOP. Saya nak tanyakan kepada Tuan sebab saya menjadi macam orang tengah lah kepada mereka yang mungkin agak terkeliru tentang perkara ini, di mana ada yang mengatakan bahawa compound ini dikeluarkan daripada pihak polis di Raja Malaysia, dan adakah sebenarnya pegawai-pegawai lain juga mampu untuk mengeluarkan compound kepada individu-individu ataupun masyarakat di luar, Tuan? Okey, untuk pengeluaran compound sebenarnya pegawai yang terlibat dalam mengeluarkan compound kita ada 5 agensi yang terlibat. Okey, yang pertama melibatkan anggota penguatkuasa KKM sendiri. Okey, yang kedua PDRM, yang ketiga daripada MITI Kementerian MITI, yang keempat KPDN HUP Awal Pengguna, dan juga yang kelima Jabatan Immigration. Okey, yang tu melibatkan agensi ataupun pegawai yang diturunkan kuasa untuk mengeluarkan compound. Okey, untuk penguatkuasaan sebenarnya kita ada 20 agensi lebih yang boleh menguatkuasakan, di mana amaran yang dikeluarkan, teguran yang dikeluarkan. Okey, yang 5 tadi yang boleh keluarkan compound terus. Boleh keluarkan surat itulah Surat compound. Okey. Sebab sekarang ni saya lebih gemar untuk menyentuh beberapa isu di media sosial. Ada mungkin ada kesalahfahaman berkaitan dengan beberapa isu yang kononnya di compound kerana tidak memakai pelitup muka. Mungkin mereka menjangkakan perlu ada arahan terlebih dahulu. Sebenarnya apa jenis-jenis kesalahan yang boleh diberikan compound terus, atau mungkin ada budi bicara yang boleh diberikan terlebih dahulu, Tuan? Okey, untuk kesalahan sebenarnya kalau kita berdasarkan kepada undang-undang yang terlibat, Akta Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit-penyakit dan juga peraturan ataupun Akta 342. Okey, kesalahan yang boleh di compound terus, okey, kita melibatkan kesalahan dalam akta dan juga peraturan. Okey, kalau sekarang ni kita lebih orang kata sinonim ataupun lebih familiar dengan SOP. Okey, SOP. Kalau kita tengok antara selain daripada yang saya sebut tadi, kesalahan secara direct yang dinyatakan dalam Akta 342 tadi, contohnya kesalahan yang berkaitan dengan enggan mengikut arahan pegawai diberi kuasa, contohnya arahan untuk menjalani kuarantin, rawatan. Okey. Selain daripada itu, kalau kita tengok yang merupakan kesalahan-kesalahan yang boleh dikeluarkan compound, engkar arahan pegawai berkuasa yang saya beritahu tadi. Okey. Seterusnya yang sekatan jalan raya. Okey. Dan juga kalau kita tengok bagi maklumat, okey. Dan seterusnya yang paling common, yang paling biasa kalau kita tengok yang melanggar arahan ketua pengarah ataupun SOP. Okey, yang ni banyak, Tuan. Yang ni banyak untuk kita bincangkan. Okey, kalau kita tengok kesalahan yang melibatkan SOP ni yang orang kata sering berlaku sekarang ni, yang Tuan sebutkan tadi, yang MAS tadi. Yang MAS tu adalah merupakan yang kesalahan paling utama. Itu asas lah. Yang tu yang paling banyak. Okey. Yang kedua yang kesalahan yang sering berlaku, MySejahtera. Yang tu antara orang kata kesalahan-kesalahan yang melibatkan SOP ataupun arahan kedua pengarah. Yang dua utama, selain pada itu kita tengok yang berkaitan dengan penjarakan sosial. Okey. Yang berkaitan dengan saringan suhu. Okey. Yang tu merupakan kesalahan-kesalahan yang melibatkan individu. Individu yang melakukan kesalahan. Dan kita selain daripada individu, okey, kita ada juga kesalahan-kesalahan yang melibatkan syarikat ataupun perbadanan. Okey, contohnya
daripada segi waktu operasi kalau kita tengok kita punya peringkat PKP P, PKPB, okey, kedai makan boleh buka sampai pukul berapa? Kalau kita tengok sebelum pada ni kedai makan boleh buka sampai pukul 8. Okey, sebelum pada ni. Lepas pada tu diubah, orang kata diopenkan lagi, boleh sampai pukul 10. Sekarang ni pukul 12. Okey, dan juga untuk kawasan yang pemulihan sekarang ni dia berdasarkan pukul 12 ataupun syarat berada lesen. Okey. Yang tu yang perlu kita patuhi sebab kita tengok yang ni yang kesalahan banyak melibatkan orang kata individu. Okey, individu. So apa yang berlaku penguasaan yang dibuat oleh pihak KKM sendiri dan juga yang kedua yang utama penguasaan tadi yang dilaksanakan oleh polis. Yang ni merupakan dua kesalahan yang saya bagi tahu tadi dan juga yang biasanya yang rentas negeri dan juga rentas daerah. Yang ni banyak juga yang berlaku. Wow, banyak juga pecahannya. Fazli? Ni Tuan, kita baru-baru ini ada terbaca juga kata-kata daripada pihak PDRM juga yang mengatakan bahawa andai kata kita ini dikenakan compound, dengan kita harus ada saluran yang betul lah untuk kita menyalurkan pendapat kita, untuk kita menyalurkan mungkin nak dapatkan pengurangan dan sebagainya. Tetapi jangan kita apabila dah dapat compound itu post di media sosial. Dan saya ada beberapa perkara yang saya dah bacakan lah. Contohlah macam saya sendiri apabila saya melihat kadar compound itu diletakkan di media sosial, kita sedikit sebanyak kita rasa terkesan dan kita tidak mahu jadi sebegitu rupa. Jadi bagaimana pandangan Tuan tentang perkara ini? Mereka telah pun di compound tetapi mereka ini menaik gambar status di media sosial dan tidak menggunakan saluran yang betul untuk mengurangkan compound tersebut, Tuan. Ya, yang pendapat Tuan tadi memang betul. Pendapat Tuan tadi memang betul. Sebab kalau kita tengok di media sosial macam-macam benda yang diviralkan. Okey, sebenarnya kita perlu mendapat saluran yang betul lah. Okey, sebagai contohnya melalui laman MKN, Majlis Keselamatan Negara yang kita punya KKM punya sendiri. Okey, selain daripada tu masyarakat kalau ada apa-apa yang tak jelas boleh hubungi secara direct ke kita punya bilik gerakan sipil aksi. Okey, apa-apa yang pertanyaan yang berkaitan dengan denda ke, berkaitan dengan COVID-19 ke. Jadi kita di KKM kita memang secara direct menyediakan kaki tangan yang boleh membantu masyarakat untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Betul. Sebab kalau kita tengok kuasa viral ni amat besar lah. Betul. Kita gunakan saluran yang betul lah. Fazli, saya pun nak gunakan saluran yang betul ni. Silakan untuk awak soalan yang seterusnya. Okey, dan soalan ni saya rasa bahawa ramai yang dah sedia maklum sebab tadi pun bergantung kepada media sosial pun sama. Sebab kita tahu bahawa kerajaan telah pun mewartakan tentang perkara ini dan apabila yang mana telah pun dikenakan compound, mereka letak dekat media sosial, kita tahu bahawa okey, betul, dah ada orang yang dikenakan RM10,000 ini. Jadi andai katalah penonton Malaysia hari ini pada hari ini mungkin telah pun dikenakan compound RM10,000 ini. Jadi mungkin bagaimanakah caranya saluran yang betul lah untuk mereka mendapatkan pengurangan dan saya percaya bahawa pihak kerajaan juga telah pun mewartakan bahawa kalau kita bayar awal ada berlaku pengurangan tersebut, Tuan. Okey, daripada segi bayaran dan juga penawaran. Okey, macam yang saya maklumkan tadilah, RM10,000 tu untuk individu merupakan tawaran yang maksimum. Maksimum lah tu. Maksimum. Okey, so untuk tawaran yang sebenarnya tawaran yang dibuat melalui borang tawaran compound tu, sebenarnya nilai ni boleh kurang. Okey, sebenarnya nilai ni boleh kurang sebab nilai ni kita bergantung kepada magnitude kesalahan. Okey, contohnya kita masukkan dalam kategori 1. Kesalahan tu merupakan kategori 1 di mana kesalahan yang boleh menyebabkan risiko secara direct. Okey, ataupun memberi impak yang besar. Okey. So kalau kesalahan tu dia tergolong dalam kategori 1 tu, contohnya kalau kita tengok gagal mematuhi arahan pegawai diberi kuasa, contohnya pegawai diberi kuasa mengarahkan untuk menjalani rawatan atau kuarantin. Okey, tak patuh. So yang tu menyebabkan
berlakunya jangkitan, kemungkinan jangkitan, penularan jangkitan yang besar. Ya. So apabila masuk dalam kategori 1 ni, nilai yang kita boleh tawarkan adalah RM5,000 untuk individu. Okey, sebagai contoh yang melibatkan kategori yang kedua. Okey, kategori yang kedua ni risiko dia tu, risiko jangkitan tu, kesalahan tu dia berada dalam orang kata tinggi, namun dia tak menyebabkan kesan yang besar kepada masyarakat. Okey, dan juga yang tiga, kategori yang tiga, kesalahan menyebabkan risiko yang rendah. Okey, dan juga kesan kepada masyarakat jangkitan tu kurang. Okey, so kalau kita tengok berdasarkan tiga kategori ni, okey, nilai yang ditawarkan kalau kategori 1 tu RM5,000, kategori 2 RM3,000 dan juga RM4,000 berdasarkan kesalahan, dan juga kategori yang 3 tadi orang kata yang kesalahan yang selalu masyarakat lakukan. Okey, yang ni RM1,500 dan juga RM2,000. Okey, yang tu tawaran. Okey, yang tuan minta penjelasan tadi, yang tadi berkaitan dengan pengurangan. So untuk pengurangan tadi kita berdasarkan tempoh pembayaran. Kita berdasarkan tempoh pembayaran. Contohnya bila bayaran tu dibuat dalam tempoh 1 hingga 7 hari. Okey. 1 hingga 7 hari saya ambil contoh tak memakai emas. Okey, yang tak memakai emas tadi nilai kompaun yang dikeluarkan RM1,500. So, sekiranya bayar dalam tempoh 7 hari, nilainya dapat pengurangan sebanyak 50%. 50% untuk bayar dalam tempoh seminggu itulah. Seminggu. Okey. Sekiranya orang yang kena kompaun tadi hadir ke pejabat kesihatan, so tempat untuk bayar kompaun ni sebenarnya hanya di pejabat kesihatan. Di pejabat kesihatan. Okey. So kalau kita pergi yang kategori yang pengurangan yang kedua, kalau bayar dalam tempoh 8 hingga 14 hari. Okey, kalau 8 hingga 14 hari, pengurangan yang boleh diberikan 25%. 25%. 25%. Yang tempoh 2 minggu. Yang kedua. So kita pergi kepada yang tiga. Yang tiga ni kalau bayar lebih pada 2 minggu tiada pengurangan. Dan juga yang keempat ni yang melibatkan kesalahan berulang. Okey, kesalahan berulang ni contohnya saya dah kena kompaun yang melibatkan emas. Okey. Minggu ni, next tu saya kena lagi pasal emas juga. Saya kena lagi pasal emas. So berulang. kita katakan benda ni sebagai kesalahan berulang. So untuk kesalahan berulang ni kompaun pun memang tak boleh kurang. Yang tu berkaitan dengan nilai. Berkaitan dengan nilai kompaun dan juga pengurangan. Okey, satu lagi berkaitan dengan pengurangan ni, selain daripada pihak KKM tetapkan nilai tadi, tetapkan nilai tadi, kita ada juga mempertimbangkan golongan-golongan tertentu lah. Golongan tertentu, contohnya B40, contohnya OKU, contohnya pelajar. Yang ni untuk tiga kumpulan ni boleh datang untuk buat, bila nak buat pembayaran boleh datang kalau di Semenanjung Malaysia, ke semua pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan. Tapi peringatan untuk semua bayaran ni bukan di klinik kesihatan, pejabat kesihatan. So pejabat kesihatan ni setiap daerah di Semenanjung ni ada pejabat kesihatan. Boleh datang ke pejabat kesihatan untuk buat bayaran dan juga permohonan pengurangan kompaun tadi. Yang tu untuk Semenanjung. Kalau di Sabah, pejabat kesihatan kawasan, dan juga kalau di Sarawak, pejabat kesihatan bahagian. So masyarakat yang orang kata dikenakan kompaun, daripada segi nilai tak ada masalah, ada pengurangan, dan juga daripada segi bayaran yang tempat yang saya nyatakan tadi. Baik, memang sangat jelas pencerahan tersebut. Maksudnya ada kategori-kategorinya. Ada pengkhususan ataupun pengecualian yang khusus juga bagi kategori tersebut. Jadi yang lebih penting bagi kita adalah yang pertamanya patuh SOP lah, dan perkara ini tidak perlu dibangkitkan. Okey, ini pencerahan yang sangat baik dari Tuan Hasnain Hassan
Ketua Sektor Inspektorat dan Perundangan Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Nanti kalau kita ada apa isu berbangkit, kita jemput sekali lagi lah tuan. InsyaAllah. Fazli, terima kasih juga bersama dengan kita. Tapi awak tak boleh pergi mana-mana dulu. Teman saya sampai habis Semeshai. Kerana kita nak berhenti rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Mengabdikan diri dalam pasukan polis satu jangka waktu yang cukup panjang. Satu perasaan yang susah nak digambarkan dengan kata-kata. Saya masih nak terus berjuang selagi saya sihat, selagi saya mampu. Come on my friend, start a new life. Welcome to the world of retirement. Dia sedih nak tinggalkan kita dan PDRM ni. Kita pun tak tahu nasib kita nanti. Kalau nak bersara macam mana pula. Dan ini satu kejayaan terakhir sebelum saya bersara mulai esok dan meninggalkan pasukan polis buat selama-lamanya. Setiap yang bermula pasti berakhir, Datuk. Inilah lumrah kehidupan. Dunia polis ni dah sebati dalam kehidupan Datuk. Memang susah untuk dipisahkan. Teruskan amalan integriti dalam pasukan. Baik, kembali bersama dengan saya di Malaysia hari ini. Pada pagi ini, benar saya nak petik sikitlah dengan kata-kata yang diberikan tadi. Setiap bermula pasti akan berakhir, dan ini akan kita bawakan untuk perkongsian seterusnya. Jangan sedih-sedih terlebih dahulu kerana kita nak bawakan kepada anda berkenaan dengan gerak khas The Finale. Dan pada ketika ini, seperti yang telah pun kita maklumkan beberapa minggu yang lalu, berkenaan dengan kembalinya gerak khas di TV3, drama series The Finale. Dan pada kali ini kita nak berbicara mengenai episod akhir. The finale of the finale lah boleh dikatakan juga. Untuk itu kita ingin bersama dengan dua peneraju utamanya juga, antara watak dan juga peneraju yang saya kira menjadi penghibur tapi dalam masa yang sama juga memberikan nilai-nilai murni kepada drama gerak khas ini, iaitu Farid Amirul dan juga Din Maidin akan kita bawakan secara panggilan video. Kalau dah bersedia boleh jelmakan mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Ya, boleh, kedua-duanya boleh dengar saya ya? Boleh. Okey, baik. Kita nampak terlebih dahulu di visual adalah Din Maidin ataupun detektif Linggam kita. Apa khabar? Okey, mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan gerak khas The Finale ni. Bagaimana sebenarnya perasaan, sebab saya antara yang membesar dengan gerak khas ni jugalah. Perasaan sebenarnya ada gerak khas The Finale dan kemudian ini episod terakhir untuk finale ini. Apa sebenarnya yang boleh dikongsikan? Silakan. Siapa dulu? Saya ingat sub-inspector dulu kot. Silakan. Buat dia orang lama kan? Farid? Ya, saya. Farid boleh mulakan. Ya. Berkenaan dengan gerak khas The Finale ini, ia adalah satu rancangan TV yang dekat dengan saya. Sebab dah beberapa dekad kita berlakon di dalam siri ini kan. Dan perhubungan saya dengan Din Maidin pun daripada kenalan, kawan rapat, dan sekarang saya rasa seperti ahli keluarga dah. Ya. Okey, kita nak teruskan sebab saya nak terus tanya soalan ni lah, sebab tadi kalau untuk pengetahuan semua yang menonton pun sebelum bermulanya siaran ini dah ada sikit-sikit gaduh-gaduh manja orang kata. Sebenarnya apa yang dijelmakan di luar set tu sama ke dengan dalam drama, sebab sentiasa ada pertelingkahan untuk mencuit hati. Adakah ini sebenarnya sesuatu yang natural juga di luar set? Mungkin Din boleh kongsikan. Biasanya dengan Farid ni saya rasa saya selalu gurau dengan dia, panggil Ape bila time shooting kan. Satu kali tu Datuk buat skrip, dia kan cuma tulis sana, Din dengan Linggam, Linggam dengan Lim cakap Cina dengan cakap India, bercerita pasal makan. So dia cakap pun saya tak faham, saya cakap pun dia tak faham. Jadi kita orang situ dia nampak macam ada synchronize sekali dengan dia. Okey, maksudnya benda ni dibawa ke dunia drama lah. Dan kalau dibawa ke dunia drama. Daripada asalnya kita orang gurau-gurau je. Kadang-kadang saya kutuk dia dengan bahasa Malayalam lah. Bangsa saya ni bangsa Balbari. So cakap dengan dia Malayalam. Dia pun tak Cina kadang-kadang boleh. Tapi saya bukan faham pun apa dia cakap kan. Ya, betul. Sama-sama lah.
Sama-sama. Okey, kalau nak kongsikan sebab saya nak tahu mungkin ada antara episod ataupun series yang paling dikenang sampai sekarang ini. Yang mana boleh menjadi pilihan kalian? Mungkin Din boleh mulakan terlebih dahulu. Bagi saya yang paling sedih ialah masa kami tangkap Bang Galak, Galak. Okey. Dia disyaki membawa dadah dalam kereta. So, kita nak gari dia tu, tengok muka dia tu, muka sedih sangat sebab dia anggota polis tapi bila tangkap dia sebagai dadah dan kami ada dialog dengan dia, mengatakan masa kita penjara di dalam lokap tu ada dialog dengan dia mengatakan Sarjan Misai tahu yang Sarjan Misai ni adalah bekas anggota polis dan tahu apa salah kan. So, padahal dia tak tahu dia menggunakan taksi dia sebagai untuk angkat dadah lah. Itu scene tu lebih kepada jadi macam sangat sedih sebab dia dialog dengan Galak, Abang Galak punya dialog yang dia memberi tu memang sangat-sangat berimpact lah. Dia status kekayaan. Mungkin kita mengalami sedikit gangguan dari sudut audio ni, tetapi kalau boleh, kalau Farid masih ada bersama dengan kita, mungkin boleh kongsikan juga antara scene-scene yang tidak boleh dilupakan sampai sekarang. Saya masih boleh dengar. Ya, silakan. Bagi saya, episod yang saya tak dapat lupakan ialah di mana saya terpaksa berundercover, menyamar sebagai seorang maknya. Masa tu saya rasa saya ada dapat yang saya dikutuk oleh Detektif Lincoln undercover tu. Itu dah lama rasanya. Yang saya ingat ialah memori bagaimana kami berceloteh, orang kata buat jenaka antara satu sama lain tentang undercover itu. Ya, itu adalah satu memori yang mencuit hati. Kalau masa sekarang ni boleh buat undercover bentuk macam tu lah kan. Tapi itu meninggalkan satu kenangan dan satu memori yang memang menggamit. Baik. Saya sangat ingin berterima kasih sebenarnya kepada kalian berdua kerana membawakan wataknya dengan sangat baik sehingga dekat di hati semua penonton lah. Dan akhirnya pasti seperti yang diperkatakan tadi, setiap permulaan pasti ada pengakhiran dan sekarang ni kita ingin menuju ke episod terakhir di series yang terakhir ini. Mungkin kalian boleh mengambil kesempatan ini untuk mengajak orang menonton, itu yang pertama, dan apa sebenarnya message yang boleh diberikan kepada penonton berkaitan dengan adanya drama series Gerak Khas ni. Mungkin Din boleh mulakan terlebih dahulu. Okey, sebenarnya Gerak Khas ni daripada dulu selalu nak ikut rating, ikutkan analisis yang dibuat oleh banyak kawan-kawan saya dengan juga orang-orang yang saya pernah berkawan dengan profesor semua. Gerak Khas ni wujud sebelum adanya Instagram dan juga Facebook. Betul. Iaitu tahun 98. Jadi followers Gerak Khas adalah terdiri daripada budak yang tahu tengok dengan lagu Gerak Khas tu daripada umur dalam 2 tahun sampai 18 tahun. Lepas tu 35 tahun sampai umur yang 100 tahun. Yang tidak ada FB, tidak ada Instagram. Dia adalah penonton tersendiri yang ada suka dengan Gerak Khas. Saya pernah jumpa dengan anggota polis. Dia kata, bang, saya masuk polis pun pasal Gerak Khas. Dia tanya umur berapa? 24. Maknanya betul lah, dia tengok Gerak Khas dulu daripada kecil sampai membuatkan dia nak masuk dalam polis. Sebab kami ada di Sabah, kami syuting. Dia minta kerja dengan polis ni, kerja Gerak Khas. Nak cawangan Gerak Khas. Tidak ada cawangan Gerak Khas dalam polis kan. Tapi dia minta cawangan Gerak Khas. Dia kata memang nak masuk Gerak Khas. So impact dia sebab kita nak semuanya nak sedarkan penonton, sedarkan masyarakat, jangan buat apa. Sebab tu ada yang Perli kata pasal CD pun Gerak Khas nak tangkap, pasal curi duit tangkap. Tidak, sebenarnya untuk sedarkan masyarakat benda tu salah, tetap salah. Betul. Kan? Jadi kita tak nak ada mengatakan Gerak Khas ni banyak cakap betul ke Gerak Khas Penalih. Kami cakap itu yang dimaklum-maklumkan oleh Datuk Ikhlas enggak. Tapi apa yang akan berlaku sebaliknya kita pun kurang pasti. Okey, baik. Farid, mungkin yang terakhirnya, silakan. Okey, baik. Difahamkan ada mengalami sedikit masalah gangguan teknikal. Yang terakhirnya mungkin itu yang kita bawakan berkaitan dengan Gerak Khas The Finale yang telah memasuki episod yang terakhirnya. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-duanya, Farid Amirul yang bersama dengan kita. Din, mungkin boleh mewakili Farid dan juga seluruh tenaga kerja produksi Gerak Khas untuk ajak penonton bersama-sama menyaksikan Gerak Khas The Finale ini.
Saya Din Maidin mewakili Datuk Yusof Aslam, Scope Production, semua kru daripada cameraman sampai ke handyman ingin mengajak semua penonton sokong Gerak Khas finale yang akan ditayangkan di TV3 sebab TV3 tetap akan beri satu persembahan yang terbaik pada penonton semua. Jadi kalau nak sayangkan Gerak Khas, tontonilah TV3 episod terakhir minggu ni. Ya. Okey, dalam bahasa yang biasa diperkatakan, kalau boleh juga. Markah TV3 Barangga, Gerak Khas வந்துட்டு உங்க மனசுல இருக்குமா என்னன்னா Gerak always 21 years இந்த டிவில இருக்கு. So Gerak பார்க்கணும்னா TV3 Barangga. Ammah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Din Maidin, antara peneraju utama untuk Gerak Khas the finale juga sepanjang berpuluh tahun ini bersama dengan kita. Itu yang diperkatakan untuk terus saksikan Gerak Khas episod terakhir pada minggu ini di TV3. Okey, kita nak berhenti seketika buat kali terakhir pada hari ini kerana selepas ini kita akan bersama dengan Fia Julia. Ada naskah khas yang ingin dikongsikan segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Penantian itu yang kita bawakan kepada anda dari Fia Julia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami sepanjang siaran Malaysia hari ini pada pagi ini. Kita kembali untuk bawakan kepada anda dan terus saja dari sesi panggilan video Fia Julia kami bawakan pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua penonton MHI. Ya, apa khabar Fia? Fia berada di mana, rumah ya? Fia dekat rumah je, dekat bilik Fia sendiri. Ya, okey. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Fia, tadi saya nampak semasa video klip penantian itu ditayangkan, awak macam ada gelak-gelak sikit tengok diri sendiri. Kenapa tu? Gelak tengok diri sendiri? Ya. Oh, tak. Sebenarnya di sebalik tabir tadi, tak ada kena-mengena dengan Okey. Baik. Kita nak kongsikan berkaitan dengan penantian. Ini naskah terbaru. Kita tahu anda dah cuba macam-macam dah juga sebelum ini. Mungkin boleh kongsikan dengan penantian? Okey, mungkin ramai yang tak tahu lagu Penantian ni merupakan single yang keempat Fia, single solo. Selama Fia 3 tahun dalam industri muzik. Dan lagu Penantian ni diciptakan oleh Ikuan Fatana dan Wan Saleh. Okey. Lirik dari Ikuan Fatana. Apa kisah penceritaannya? Kalau boleh dikongsikan. Sebab saya dengar sedih betul ni. Kisah peribadi ke atau bagaimana ni? Sebenarnya kalau dikatakan adalah kena-mengena dengan peribadi, tapi bagi Fia masih muda, jadi Fia tak anggap benda tu serius lah. Fia lebih fokus kepada berjaya. So lagu ni mengisahkan tentang luahan hati seorang wanita yang sedang dalam hubungan. Contohlah macam kisah Fia ni. Fia berhubungan dengan seorang lelaki ni, tapi Fia nak tahu, Fia nak jawapan dari lelaki tu, apa hubungan kita orang sebenarnya, adakah sekadar best friend ataupun lebih dari seorang kawan. So zaman sekarang ni ramai je orang yang kawan sampai kahwin, dan ada juga yang mesra macam couple tapi end up kawan dengan orang lain. Atau kes Fia ni ditinggalkan, yes, complicated lah, ditinggalkan tanpa kata-kata. Sampai Fia rasa macam dah tak guna dah. Fia nak berharap, nak tunggu jawapan dari dia, dan Fia cari kebahagiaan. Okey, Fia cakap tadi ni single solo yang keempat. Difahamkan juga sebelum ni ada beberapa single yang antaranya Perasaanku. Betul kan kalau saya salah Seperti ini. Betul. Lepas tu ada satu lagi? Jangan Gila. Okey. Lagu rancak. Dan dia rancak yang tu. Maksudnya ada macam-macam genre yang Fia dah bawakan. Jadi sebenarnya Fia Julia ni yang mana satu? Sebenarnya Fia balada lah, more to balada sebenarnya. Tapi Fia nak cuba cabar diri Fia lah, nak cuba keluar dari zon selesa. Sebab tu Fia cuba macam-macam genre. Okey, maksudnya penerimaan peminat dengan percubaan demi percubaan daripada Fia ni, mereka sambut positif atau ada yang memberikan komen-komen membina juga? Alhamdulillah lah, so far Fia rasa ramai yang bagi sokongan dekat Fia, dan diorang lebih suka Fia dalam genre balada lah. Diorang lebih suka Fia bawa lagu yang sedih-sedih. So mungkin lepas ni Fia akan teruskan macam tu, tapi Fia akan cuba tukar pattern sikit lah. Dia tak adalah sedih sangat macam balada yang jiwang sangat. Mungkin lepas ni Fia akan buat
Dia dengar macam ceria tapi sebenarnya maksud lagu tu sedih macam tu. Oh, maksudnya dah ada sesuatu yang sedang diusahakan ni Tak nak kongsi Yes, sekarang ni Fia tengah proses buat lagu sendiri sebenarnya. Fia nak cuba cipta lagu sendiri. Okey. Dan cuba release dalam masa terdekat lah, insyaAllah. Okey, baik. Fia, saya tidak kesorangan. Sebenarnya saya juga ditemani oleh rakan. Tapi secara maya juga. Fazli, kalau ada apa-apa ingin tanyakan kepada Fia, saya menjadi perantara di tengah ni. Silakan. Okey, Fia. Apa khabar, Fia? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Mesti rindu kat Sarawak kan? Rindu nak balik Rindu Sarawak kan? sangat. Okey, Fia, kita sedang sekarang ini ramai di antara artis yang telah pun berduet dengan pasangan masing-masing. Contohnya macam abang awak lah, Hafiz Sueb dah berduet dengan Adira kat Sarawak. Okey, lepas tu banyak lagi lah artis yang telah pun berduet. Dan saya pasti Fia Julia pun mungkin ada perancangan untuk berduet. Sebab yelah, kalau sebelum ni mungkin popular dengan lagu yang solo. Mungkin dengan duet ini dapat menambahkan lagi rating, populariti Fia Julia sendiri. Bagaimana perancangan untuk berduet ini, Fia? Okey, sebenarnya sebelum ni Fia pernah berduet tapi bukan lagu cinta lah, lagu raya. Lagu raya. Jadi Fia sebenarnya teringin juga nak duet dengan lelaki lah. Semestinya Fia teringin nak duet dengan lelaki. Sebab Fia teringin nak duet lagu cinta pula lepas ni. Saya lelaki. Teringinlah nak cuba. Okey, tapi genre-nya memang tetaplah lagu cinta sebab saya difahamkan Fia juga meminati lagu-lagu bergenre hip hop, rap. Yes, dan juga Fia pun pandai juga rap kan? Tak sangat, tak pandai sangat pun sebenarnya. Baru sudah rap. Okey. Tak pandai sangat. Jadi mungkin ada perancangan untuk lagu-lagu bergenre lain pula selepas ini? Okey, kalau dikatakan sebenarnya Fia nak cubalah juga duet dengan rapper sebenarnya. Sebab sebelum ni pun sebelum Fia masuk industri muzik, macam sekarang, Fia sebenarnya ada pasangan duet rap. Fia nyanyi, dia rap lah. So lepas ni insyaAllah kalau ada rezeki, Fia nak cuba teruskan lah, nak buat comeback lah dengan nama Fia Julia pula. Okey, baik. Fia, mungkin saya nak tanyakan soalan sebab sekarang ni perkembangan artis-artis kita mungkin ibarat seperti reset semula selepas daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang pun dengan era COVID-19 ni, bagaimana perkembangan Fia sendiri untuk perjalanan karier selepas ini? Okey, Fia sekarang ni memang aktif dalam bidang streaming sebenarnya. Okey. Sebab Fia seorang dekat Kuala Lumpur sekarang ni. So cara untuk Fia survive, Fia kena cari income jugalah macam mana pun. So sekarang ni job dekat luar pun susah nak dapat dan susah nak buat kerja kat luar. Jadi Fia cari income dari rumah je, buat kerja dari rumah lah. Main game ke Fia? Yes, Fia main PUBG. Wah, serius lah. Ya, main PUBG. Apa ID yang boleh kita lawan nanti ni? Serius lah nak lawan. Boleh. Okey Fia, mungkin yang terakhirnya boleh berikan sedikit kata-kata buat peminat untuk terus sokong Fia, silakan. Okey, pertama sekali Fia nak ucapkan terima kasih kepada MHI lah kerana sudi menjemput Fia sebab ini pun merupakan pertama kali lah Fia kerja dari rumah dengan MHI. Ya. Moment, Dan Fia nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua, Fia Army, Mafia dan semua penyokong Fia yang sentiasa sokong Fia walaupun sekarang ni musim COVID-19. Fia agak susah nak aktif dalam bidang nyanyian sebab fokus dengan streaming Facebook kan. So Fia harap korang semua akan sentiasa sokong Fia lah sampai bila-bila. InsyaAllah. Terima kasih banyak Fia, semoga berjaya. Terima kasih banyak juga. Apa nama page Facebooknya? Fia Julia Live. Dan korang juga jangan lupa untuk tonton official music video penantian di YouTube dan di semua digital platform. Okay, all the best kita ucapkan. Jumpa nanti insyaAllah. Terima kasih. Itu dia Fia Julia. Afad, tak nak cakap bye-bye? Okay lah, bye-bye Fia. Jumpa lagi. Nanti Alright, boleh ajar streaming online nanti. InsyaAllah. Bye-bye. Alright, thank you. Okey, baik, itu dia sedikit berkaitan dengan segala perkongsian Fia Julia dan kita sebenarnya Fazli, kita dah berada di penghujung siaran. Mungkin boleh kongsikan juga topik perbincangan kita untuk esok hari Jumaat.
Ya, topik perbincangan pada hari esok, hari Jumaat sungguh mulia sekali. Kita sedar bahawa Lizzie telah pun menjuarai All England baru-baru ini. Betul. Dan kita ada perkongsian bersama dengan Hafiz Hashim pada esok hari yang juga merupakan pemenang untuk All England. Masih saya ingat lagi tanggal 17 Februari tahun 2003, waktu ketika itu Hafiz Hashim baru berusia 20 tahun. Dan sejarah All England dalam 104 kejohanannya menarik juga untuk saya kongsikan. Bukan sahaja Hafiz Hashim menang pada usia yang muda, malahan pada waktu ketika itu Hafiz Hashim bukannya calon favourite untuk bermain ataupun untuk menjuarai kejohanan All England di Birmingham waktu ketika itu. Jadi saya rasa perkongsian menarik untuk hari esok, dan kita nak tahulah bagaimana keadaannya sekarang. Dan dengan ceritanya beliau juga merupakan salah seorang jurulatih juga untuk skuad badminton negara untuk waktu ketika ini juga. Besok perkongsiannya. Betul. Esok kita cuba dapatkan secara eksklusif sebab kita tahu pada sehari selepas kemenangan Lizzie kita bawakan ibunya, dan antara perkongsian yang sangat beremosi juga diberikan oleh ibunya lah berkaitan dengan bagaimana Lizzie bangkit dari kemurungan selepas tewas di beberapa series. Ibunya mengatakan bahawa panggilan video selepas kemenangan tersebut, tunjuk piala, itu antara momen terbesar dalam keluarga mereka bersama Zizia. Nampak tak detik kemenangan tu? Kita sebagai peminat rasa menang je lah cukup untuk Malaysia. Tak boleh kalah ni, kena menang je. Tapi bagi family, itu satu kekuatan yang sangat hebat lah. Dan besok Hafiz Hashim, seperti katakan oleh Fazli, akan berkongsi momen-momen tersebut. Macam Zizia menang di era baru kan. Hafiz Hashim menang ketika ada penonton, ada tekanan. Jadi esok akan kita bawakan. Fazli, mungkin sedikit kesimpulan dari anda, kata-kata akhir dari anda bersiaran dari rumah ni. Ini keunikan ni bukan kali pertama. Hari itu pun dah pernah bersiaran dari rumah. Dan saya harapkan Hanif Miswan juga akan bersiaran di rumah minggu depan. Kenapa awak harapkan saya macam tu? Tak, kita challenge. Kita main challenge sekarang ni. Kita tukar. Okey, jadi kepada anda semua, terima kasih kepada yang menyaksikan Malaysia hari ini dari awal sehingga sekarang ini, dan segala pengisian yang telah pun kami berikan untuk anda semua, khususnya berkaitan dengan pengubah suaian exhaust dan juga pemata SOP. Anda harus ingatlah supaya kita tidak melanggar SOP kalau kita keluar dari rumah. Dan paling penting sekarang ini, pakai pelitup muka, dan scan tu paling penting kalau anda tak ingin dikenakan kompaun sehingga RM10,000. Itu harus anda ingat. Fazli, jaga diri. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Awak pun. Ya, studio ni sampaikan merindui salam saya kepada semua. Betul, studio ni merindui kehadiran kalian semua untuk kembali pulanglah kembali bersama kami. Lepas ni kita buat siaran, kita kumpul semua host dekat situ ramai-ramai. Tapi ada penjarakan lah. Itu pun selepas SOP kembali membenarkan. Fazli, terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Bye-bye. Ya, baik, kepada anda yang bersama dengan kami sejak siaran 8 pagi tadi, terima kasih. Seperti biasa, sekali lagi kami bersiaran mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Rakan-rakan bersiaran dari rumah bagi menyantuni penyiaran secara normal baharu ini. Okey, kita jumpa lagi esok. InsyaAllah akan kami bawakan pelbagai perkongsian. Sekali lagi, pesanan dari saya adalah daftar segera di MySejahtera. Tidak sukar, masuk saja di aplikasi MySejahtera tersebut. Daftarkan diri anda untuk proses imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya Hanif Miswan, mewakili seluruh kru penerbitkan MSI pada pagi ini. Terima kasih, kita jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Sunar sumamburan sendiri mau ingat kamu sendiri sikap sendiri boleh kira meroyak itu gila. Selama tak sihat, bagaimana dengan kamu? Sendiri boleh kira meroyan itu gila. Kerja diri sampai bila nak jaga, tapi kain aku sakit hati. Semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain, sendiri tak nak ubah. Pasal telinga pasal aku ada cerita, mari kita berdagang. Asah-asah lidah, susah-susah natijah. Buka tutup telinga mulut, kita hebahkan gibah. Zizi itu, Zizi ini, dulu suka sekarang benci. Makin banyak kenalannya bila Zizi keluar tip.